Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa kafa wassalamu ala ibadihi allazina astafa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim wa abarraha wa atyabaha ala sayyidina wa maulana Muhammad Abdullah wa khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul kalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan fi maqamin akhar wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah ila akhir ayat. Wa qala alaihimus salatu wassalam kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Wa qila man aba? Wa qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala alaihimus salatu wassalam. Ya alhamdulillah, pertama sekali tak asing dengan moderator kita. Saya ucapkan terima kasih atas komitmen yang tinggi daripada moderator kita. Kemudian juga kepada muslimin muslimat, sama ada yang mengenali saya ataupun tidak. Mungkin ramai yang tak kenal. Betul tak? Tak pernah tengok tu ya. Tato ada depan ni ya. Kalau dia kenal, agak-agak dia nak duduk jauh-jauh tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau dia kenal, dia tak akan duduk jauh. Macam tuan-tuan kenal artis tu, artis ni kan? Mesti kalau boleh dia nak duduk depan. Tapi pasal tak kenal, tak cinta. Bila tak cinta, dia duduk jauh. Siapa ni? Syekh mana datang? India ke? Pakistan ke? Yaman ke? Tak kenal. Kan? Hanya moderator kata, saya dilahirkan di Singapura. Kan? Okey. Nak kenal, nak cinta apa? Kena jumpa lah tak? Kan? Tapi sebab apa? Kerana saya sebut. Sebab apa tak kenal? Kerana tak masuk TV. Sebab tu tak kenal. Dia alhamdulillah tak masuk TV, tak masuk ni pun. Sekarang masa dah tak cukup dah. Full. Tak ada masa. Tak sempat nak rehat. Allah. Tapi saya syukur pada Allah SWT. Dengan rasa tanggungjawab pengurusi kita, ahli jawatan kuasa masjid nak juga bawa saya ke sini. Saya terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Dia alhamdulillah tak memanjangkan masa. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, rata-rata sekarang orang tengah mengamuk nak buat Maulid Rasul. Bila masuk Rabiul Awal, nak buat Maulid Rasul. Alhamdulillah, tu baguslah tu. Kita tak mampu, orang mampu buat alhamdulillah. Alhamdulillah masjid sini
Dia mampu buat dengan bagi tajuk kepada saya. Apa dia tuan-tuan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idola sepanjang zaman. Makna sampai kiamat lah kena kita buat idola. Jadi siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang mungkin kita letak Nabi ni sebagai idola kita. Oleh percakapan kita. Tapi melalui perbuatan kita, sebenarnya kita belum jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh SWT, seorang ulama besar, pengarang kitab antara kitab syarah bagi Muwatta Imam Malik. Pengarang ni dia karang buat satu syarah bagi kitab hadis Muwatta, iaitu Syekh Zakaria Al-Kandalawi rahimallah. Dan dia juga mengarang kitab Kanzul Mutawari. Kanzul Mutawari, syarah bagi hadis Bukhari. Bayangkan tuan-tuan, hadis Bukhari pun kalau tak mengaji, orang akan silap faham. Tapi apatah lagi dengan syarah terlalu banyak. Jadi Maulana Zakaria rahimahullah pernah berkata, satu orang kalau dia nak jadikan Rasulullah sebagai idola dia, selagi dia tidak ada ishq Muhammadi, selagi dia tidak ada ishq Muhammadi, kecintaan yang mendalam terhadap Muhammad SAW, selagi itu dia berdusta tentang dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola. Penyair Farsi pernah berkata, ta'sil ilah wa anta tuzhiru hubbah, wa hadha li'amri fi fi'alil badi'. Law kana hubbuka sadiqan, law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Penyair bangsa Farsi telah buat satu syair. Banyak kitab-kitab ada syair ni. Termasuklah kitab orang dakwah, kitab Fadil Amal, kitab Tabligh. Dia kata apa? Kamu menderhakai Allah Subhanahu Taala, tapi kamu menzahirkan kamu cinta pada Allah, tapi sebenarnya kamu menderhakai Allah. Ini satu perkataan yang mana manusia lakukan, tapi perkataan ni pelik lah. Kau kata kau sayang Allah, kau cinta Allah, tapi lain masa kau nampak macam tak perintah Allah. Kalaulah kecintaan kamu itu benar, kalau kecintaan kamu itu benar, la'ata'tahu, nescaya kamu akan taat walaupun tanpa dalil. Satu orang tu akan taat pada orang yang dikasihi walaupun tanpa dalil, tanpa bukti, dia akan taat. Allahu Akbar. Kenapa? Innal muhibba, kenapa? Kekasih itu dia akan dengar, dia akan ikut perkataan yang dikasihi dia. Dia tak akan menyalahi apa yang dikasihi dia. Allahu Akbar. Dia tak akan menyalahi. Jadi kita tengok sekarang. Jadi kalaulah satu orang yang betul-betul dia idola dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dia, apa yang dibuat oleh Nabi, apa yang dicakap oleh Nabi, dia tak pernah khilaf. Walaupun dia tidak ada bukti. Macam mana kita tengok sahabat radhiyallahu anhu ajmain, sahabiah radhiyallahu anhu. Seperti mana kita tengok bila pemalingan arah kiblat. Bila pemalingan arah kiblat selama 16-17 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis.
sebelum Baitullah. Jadi kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keinginan, kerana sayang sangat pada umat, dia tak kira siapa. Jadi dia arah dia ikut arah kiblat masa tu ke arah Baitul Maqdis 16 bulan 17 bulan dengan harapan puak-puak Yahudi akan ikut. Kenapa Nabi ikut wawasan dia akan ikut. Tetapi ternyata 16 bulan 17 bulan baginda sallallahu alaihi wasallam ke arah Kaabah, ke arah Baitul Maqdis, tetap mereka tak berubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan arah kiblat ditukar balik ke Baitullah Masjidil Haram. Jadi bila Nabi mohon pada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' tu, Nabi SAW memandang ke arah langit, Allah kabul permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Subhanahu wa taala tukarkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar saja arah kiblat, apa terjadi? Puak-puak Yahudi, dia tahu dalam kitab mereka telah menyatakan bahawa Nabi akhir zaman sebenarnya mempunyai dua kiblat. Bila Nabi pusing menukar ke arah kiblat Baitullah, dia tahu ini Nabi yang sebenar. Jadi dia pun buat kucak kaca, dia kata, apa orang ni sekejap kiblat kau ni, sekejap kiblat kau ni. Tapi bagi sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bila dengar saja pemalingan arah kiblat, mereka tanpa tanya, mereka tanpa soal, tanpa minta mai dalil, so apa Allah Ta'ala suruh pindah ke? Dia tak tanya masa tu. Terus bila Nabi pusing ke arah, dia pun akan pusing. Sekali seorang sahabat yang sembahyang dengan Nabi SAW, waktu sembahyang asar, Nabi pusing ke arah kiblat, lalu dia dah selesai, dia lalu pada ada tempat musola juga yang sahabat lain belum selesai sembahyang, lalu dia pun bagi tahu arah kiblat sekarang telah bertukar. Sahabat yang tengah sembahyang pun tak tanya dia, terus pusing, terus sempurnakan sembahyang. Makna tanpa berhajat dalil. Kita sekarang duduk kedai kopi pun nak dalil. Tidak? Duduk kedai kopi pun nak dalil. Nak dalil pula, ni hadis Bukhari ke? Kalau bukan Bukhari kami tak terima. Sekali saya pernah tanya pada satu orang, kamu beriman dengan hadis Bukhari saja. Hadis lain tak apa, hadis Bukhari. Saya kata hadis Bukhari tu apa nama kitab dia? Sahih Bukhari lah dia kata. Agak tuan-tuan betul tak jawapan tu? Hadis Bukhari ataupun masyhur di kalangan kita Sahih Bukhari, nama sebenar kitab tu bukan Sahih Bukhari. Itu nama jolokan yang masyhur di seluruh dunia. Tapi nama kitab Sahih Bukhari Al-Jami'u, Al-Musnadu, As-Sahihu, Al-Mukhtasaru. Panjang. Allah Akbar. Min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Tu nama kitab dia. Jadi saya kata nama kitab pun tak kenal, kamu nak berdalil dengan hadis Sahih Bukhari macam mana? Nama Imam Bukhari apa dia? Imam Bukhari lah. Bukan. Tu nama laqab, kunyah, gelaran dia. Allah Akbar. Panjang lebar. Jadi kita tengok sini, mana pemalingan arah kiblat. Pemalingan arah kiblat, sahabat dia tak berhajat kepada dalil. Kalau Nabi perintah, terus dijalankan. Baru ni di masjid
Dia tak minta dalil. Satu dalam majma', kemudian Nabi SAW bagi tahu pada satu orang sahabat, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Kau bangun. Sahabat ni terus bangun. Tak tanya apa pada Nabi. Nabi SAW bagi tahu, engkau pergi, gerak, pergi pancung kepala bapa engkau. Jadi sahabat ni, kalau kita lah di tempat sahabat ni, mungkin kita tanya dalil dulu. Wahai Rasulullah, sebab apa nak pancung ayah aku ni? Dia buat salah apa? Apa bukti yang dia salah? Ya. Tapi sahabat ni, dia terus gerak. Nabi SAW tanya pada sahabat ni, mengapa kamu gerak, nak pergi mana? Aku nak pergi pancung kepala bapak aku. Nabi SAW kata, okey, duduk. Mana Nabi faham punya sahabat. Mana mereka punya sayang pada Nabi. Walaupun perkataan Nabi, mereka tak akan sanggup nak melanggari walaupun satu patah perkataan. Walaupun dari segi isyaratan saja. Allahu Akbar. Walaupun dari segi isyaratan saja. Sebab tu nak menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita. Bukan hari ini saja, bukan besok saja. Sepanjang zaman sehingga kita tak ada lagi. Sehingga apa ni? Idola ni akan bersambung dengan zuriat kita sampai hari kiamat. Tak dapat tidak kena ada ishq Muhammadi. Allahu Akbar. Macam orang bercinta lah. Nak tahu macam mana cinta dia. Sebab tu dalam satu syair, banyak kitab, dalam kitab Farsi, begitu juga beberapa kitab yang lain mendatang kisah cinta Laila. Laila Majnun. Syekh Zakaria rahimahullah letakkan dalam kitab dakwah kisah Laila Majnun. Kalau kita tengok macam tak kena, cerita hadis, pergi cerita apa? Pergi cerita tentang cinta Laila. Agak-agak kena tak kena? Tak kena. Masa cerita Jumina Rumi kan? Romeo ni kan? Tapi sebenarnya nak tunjukkan kisah satu orang kalau dah cinta, apa yang baik pun jadi manis. Yang baik semua jadi manis. Allahu Akbar. Satu orang sahabiah, sebelum saya sebutkan penyanyi dan Farsi tu, seorang sahabiah telah minta izin daripada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha untuk menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha terus memberi keizinan, dia pun buka, dia pun bawa. Jadi sahabiah tu pun sampai depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki dia lah. Kita nak lalu pun tak boleh. Kan? Pakai tengok macam tu ya. Tapi ada orang yang Allah rezekikan dia boleh masuk tengok dalam makam kan. Dia sampai dia buat apa? Dia menangis. Terisak-isak menangis dan menangis sampai dia mati. Kenapa? Kecintaan, kesayangannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang penyair Farsi berkata, ada seorang kekasih dia duduk di balik bukit. Kemudian kekasih dia suka minum susu segar, susu kambing segar, fresh. Jadi dia nak sampai pada rumah kekasih dia kena pusing bukit. Mana ada highway masa tu? Tak ada. Jalan pun tak ada. Tapi tiap-tiap hari bila dia perah, dia pun lari-lari kan, untuk sampaikan susu segar kepada kekasih dia. Mungkin dia perah pagi, mungkin dekat petang pun sampai. Tiap-tiap hari dia buat macam tu. Sampai satu hari dia fikir, dia kata, aku terlalu sayang kekasih aku.
Aku nak bagi susu segar, fresh. Tapi masa tu dia tak pandai. Angkatlah kambing tu bawa pergi sana, pergi perah depan kekasih dia. Tapi nak jadikan cerita, dia tak tahu nak bawa macam mana. Jadi, dia pun fikir macam mana nak buat jalan, nak buat highway. Dia tebas, dia ambil barang, dia tebang pokok dan sebagainya. Mana dia buat, orang lalu kata, apa hal kamu ni? Dia kata, aku nak buat jalan. Kau ni gila kau? Nak buat jalan kan senang. Bukit pula. Orang kata kat dia, orang temuh kat dia pun tak kisah. Asal aku penuh kendak kekasih aku. Sampai penyair tu kata apa? Malam dia dah tebal, dia buat nak buat ni, dia mati dalam keadaan tu. Makna dia punya sayang pada kekasih, dia sanggup mati. Jadi seorang lagi penyair berkata, amuru ala diyari Laila, uqabil zal jidar wa zal jidara, wa ma hubbu diyara syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Apabila aku melalui bandaraya Laila, aku mengkuncup tembok ini, tembok itu. Sebenarnya bukan tembok-tembok itu yang mengasyikkan hati aku, tapi yang mengasyikkan hatiku orang yang ada dalam bandar itu. Allahu Akbar. Ni Qais Amiri, kekasih Laila. Jadi Laila ni, Allahu Akbar, bukan Laila Melayu, Laila orang Arab. Allahu Akbar. Kita bukan nak ambil dalil ni, kita nak ambil contoh saja, nak tengok macam mana cerita dia orang tu. Kita nak bawa macam mana kita nak jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola. Sebagai idola. Jadi Laila ni, dia nak tahu apa bukti bahawa kekasih dia kasih pada dia. Jadi orang di bandar raya Laila tak akan boleh tidur kalau tak melihat wajah Laila. Hebat lah. Macam kita kalau Langkawi kan masyhuri lah kan. Kalau Melaka ni siapa tuan-tuan? Melaka siapa? Kalau kat Mersing, Putih Mersing kan? Allahu Akbar. Orang Melaka saja tahu kan. Hanya Johari saja mengenal manikam dia kan. Jadi dia pun nak tahu apa bukti. Orang kata bandar ni semua sayang kat dia. Kalau nak tidur, kalau tak tengok wajah Laila, dia orang tak boleh tidur. Jadi Laila terpaksa zaman tu kena pusing. Bandar Laila naik kereta kuda, orang tengok, baru boleh tidur. Paling kurang. Okay, dahsyat lah. Allah Akbar. Jadi dia nak tahu siapa betul-betul kekasih dia. Semua mengaku kekasih dia. Lalu dia buat halwa. Kemudian dia bagi tahu pada khadimah dia, kau bawalah halwa ni ke bandar, kau bagilah pada kekasih aku. Tuan-tuan, ini bukan jadi dalil, hanya nak bagi nampak, kita nak bagi contoh saja. Belum masuk lagi dolar ni. Jadi yang kata ini saya kata bukan dalil, saya nak bagi mudah faham ya. Jadi khadimah dia, pembantu dia kata, wahai Laila, aku tak kenal kasih yang semua sayang kau. Semua sayang pada kamu. Jadi aku tak kenal. Tak apa, kau bawa, kau carilah betul-betul, kau akan jumpa. Dia pun bawa. Sampai bila kat bandar, dia pun tengah tengok kiri, kanan, depan, belakang. Mana satu kekasih Laila? Dia tengok, nak cari yang handsome ke, nak cari macam mana kan? Siapa sebenarnya kekasih Laila? Laila suruh aku bawa, bagi hadiah halwa ni. Lalu
Satu orang duk tengok, aku kenal ni pembantu Laila. Tentu dia tengah cari sesuatu. Lalu dia pun datanglah dekat pembantu Laila. Lalu dia kata, aku kenal kamu ni pembantu Laila. Kamu ada hajat apa? Laila nak buat apa? Lalu dia pun tengok kiri kanan. Dia pun bagi tahu pada orang yang bertanya kepada dia, sebenarnya kau jangan bagi tahu pada siapa-siapa. Aku ni dihantar oleh Laila. Nak mencari kekasih yang sebenar. Nak bagi halwa. Lalu lelaki ni pun, dia tengok kiri, tengok kanan. Dia kata, kau pun jangan bagi tahu siapa. Yang sebenar yang kau dah cari, akulah. Oh, akulah. Dia pun tengok kiri kanan kan. Oh, kalau macam tu senanglah. Aku cari betul lah orang dia. Ya, akulah kekasih Laila. Ambil lah kau halwa. Manisan. Lalu pemuda tadi pun kata, terima kasih bagi tahu kat Laila. Terima kasih ya. Bila pembantu Laila dah selesai bagi, dia pun balik. Boleh pakcik kita cerita ni, boleh tak? Saya kata orang kampung dia suka cerita. Jadi pembantu Laila pun dia balik. Bila dia balik, Laila pun tanya, macam mana? Dah jumpa kasih aku? Dia kata, alhamdulillah, aku dapat tunai hajat kamu. Aku pergi tengok kiri kanan semua. Lepas tu aku puas hati, datang satu orang tanya pada aku pun terang kat dia. Dia pun memang betul dia kasih kau. Aku pun bagi pada dia halwa yang kau buat tu. Lalu Laila kata, apa dia kata apa? Dia kata terima kasih. Oh, dia kata pada pembantu dia, ini pembohong, ini bukan kekasih aku. Kalau kekasih aku, takat terima kasih tu pembohong. Kekasih aku, takat setakat dia kata terima kasih, itu pembohong. Tak benar. Besok kamu pergi lagi. Tapi besok tu dia tak bawa halwa dah. Laila ambil sebilah pisau, dia asah tajam. Tuan-tuan, nak tahu tajam pisau atau parang macam mana kita rasa macam mana? Orang yang sembelih lembu korban dia tahu. Pisau kalau tajam bukan kita rasa macam ni, kan? Kita dah asah, kan? Itu tak tajam lagi. Itu pisau potong bawang boleh lah. Nak tahu tajam tak tajam pisau tu, kan? Kalau nak sebelah lembu, dia kena pegang ketam macam ni, kan? Tak macam tu kan? Ni, zap, dia boleh putih macam tu. Pegang ketam macam tu kan? Zap, dia boleh potong macam zoom. Ni menunjukkan pisau ataupun parang tu, pisau sembilan tu cukup tajam. Kalau test dengan tangan, makan tangan lah tu kan. Jadi dia asah begitu tajam, dia letak atas dulang dia, kemudian ditutup. Besok Laila kata kamu pergi, cari kekasih yang sebenar. Bila sampai, orang dah mengenali pembantu Laila. Maka semua orang telah datang menghampiri pembantu Laila. Mereka pun kata, semalam yang kamu bagi tu, kami dengar tak betul, itu bukan kasih Laila, saya yang kasih Laila. Semua pakat beru, semua pakat mengatakan kami yang sebenar kekasih Laila. Allahu Akbar. Jadi pembantu Laila lagi pening. Yang mana satu? Tak apalah, dia kata, kamu semua kasih Laila jadi apa Laila nak bagi pada kami. Semua pakat nak berbun. Baik, tak apa. Siapa kasih Laila? Angkat tangan semua. Oh, semua orang kasih Laila. Okey, dia pun buka. Tengok-tengok tak ada halwa. Pisau. Laila kata, dia nak darah. Semua yang depan kata, aku bukan kasih Laila, bukan kasih Laila.
terkejut tengok pisau nak darah. Tetapi kekasih Laila yang sebenar, Qais Amiri, penyair, kan? Allahu Akbar. Dia dengar, dia kata, Laila nak apa? Nak darah? Bukan darah. Dia buka apa ni? Isi pun aku sanggup bagi. Inilah kekasih Laila yang sebenar. Laila nak uji saja. Jadi hadirin, hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, nak menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, bukan sekadar kita nak mengingati Nabi SAW saja. Belum cukup lagi. Belum cukup lagi. Tapi nak dapat Nabi tu jadi idola kita, sampai kita kena tenggelam ada ishku Muhammadi, kecintaan yang mendalam. Dengar nama Nabi macam nak pecah hati dah. Allah Akbar. Dia takkan boleh duduk. Malah satu orang dia cinta pada satu orang, dia akan sebut orang tu berkali-kali. Kalau Mina, dia akan sebut. Kan? Kalau Laila, kan? Tapi kalau satu orang yang betul mendalam, bila apa saja dia akan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fil makna hadis, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Maka barang siapa terlupa nak menyelawati atas aku, kata kekasih, tapi nak sebut selawat pun terlupa, Allah Akbar, maka sesungguhnya dia telah tersalah atau terkeliru jalan ke syurga. Kenapa? Jalan ke syurga ni, kan? Jalan ke syurga Allah buka, yakin pada Allah cara Nabi saja. Kalau satu orang yakin pada Allah bukan cara Nabi, Allah tak terima. Walaupun dia yakin 100% terhadap Allah SWT, dia memang beriman dengan Allah, tapi dia tak yakin cara Nabi, itu pun tak akan berjaya. Tauhid dia pun tak akan diterima. Sebab tu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ishq Muhammadi, kecintaan, kerinduan yang mendalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar saja, ya Allah, hati dah. Allahu Akbar. Mana sepenuh jiwa, mana kena letak kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dikasihi daripada keluarganya, hartanya, orang sekelilingnya. Dia letak Nabi SAW di depan, kasihnya pada Nabi. Sebab tu bila Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, you can ask me to play a radio station or ask for your music on a different app. Dia pernah bagi tahu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, aku mengasihimu ya Rasulullah lebih daripada segala-galanya melainkan diri aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Hadrat Umar, tidak akan sempurna iman seseorang selagi dia tak melebihi kasihku daripada segala-galanya. Lalu Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi tahu, ya wahai Rasulullah, walaupun diri aku
Aku melebihi kamu daripada segala-galanya. Lalu Nabi tanya kepada, Al-an ya Umar? Sekarang baru kau nak kata Umar? Di sini ada dua penafsiran. Sekarang, Al-an, wahai Umar, sekarang baru iman kamu sempurna. Kamu telah letak melebihkan aku daripada semua segala-galanya. Ataupun dalam riwayat lain, mengapa daripada dulu engkau tak faham Umar? Baru engkau nak faham. Sebab tu hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Taala, Ishq Muhammadi akan datang dengan beberapa perkara. Pertama, tip yang pertama, mahabbah, kasih sayang kepada Nabi SAW yang cukup mendalam. Makna kena lebihkan segala-galanya untuk Nabi SAW. Sebab tu Allah SWT bagi tahu, mahabbah ni, sayang ni, mana dia sayang, dia cinta pada Nabi SAW, apa Nabi SAW bagi tahu, itu dia akan ikut, dia akan taat. Walaupun dia serba kekurangan, tapi dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua perkara dia akan taat. Sebab tu tuan-tuan mulia, tujuan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dapat ishq Muhammadi. Nak dapat ishq Muhammadi kena ada taat. Sebab tu dalil Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah." Tidak kami utuskan daripada kalangan rasul melainkan semata-mata untuk ditaati. Sama ada kita faham atau tidak, mana untuk ditaati. Sama ada dalil ataupun tidak, untuk ditaati. Bila datang daripada Allah, daripada rasul, dia tak cakap banyak dah. Baru ni ada satu orang, dia mencerita kat saya. Dia kata, ada satu orang bagi tahu. Dia kata dalam Quran sebut tak boleh makan lahmul khinzir. Apa? Daging khinzir. Daging khinzir. Tapi yang boleh makan, dia kata azmul khinzir, jildul khinzir. Dia kata dia hanya sebut daging yang tak boleh makan. Tulang boleh makan, kulit boleh makan. Kalau satu orang taat, apa yang Allah perintah, bila Allah kata tak boleh makan haram-haram, jangan duk takwil lagi. Jangan dia kata, oh ni, dia kata sebut lahmun, dia tak sebut tulang. Allahu Akbar. Dia tak sebut. Padahal bila sebut khinzir tu, mana ada keseluruhan, itu nama khinzir. Misalan contoh 4 orang buta, dia pegang gajah, yang pegang belalai, yang pegang perut, yang pegang gading, yang pegang ekor. Masing-masing akan beritahu gajah macam ni. Yang pegang gading tu, dia kata gading macam tu. Gajah macam ni. Yang pegang apa? Pegang perut, dia kata gajah ni bom macam ni besar. Yang pegang ekor, dia kata bukan, gajah ni. Yang pegang kaki cerita lain. Padahal mereka cerita semua tentang gajah. Juz. Makna gajah tu keseluruhan. Disebut gajah keseluruhan. Makna bila bagi tahu haram tak boleh makan khinzir, keseluruhan. Tapi pada orang yang nak baca dalil, tak ada pun dia tak sebut azmul khinzir. Sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul, liyuta'am biiznillah, untuk ditaati. Allah Akbar. Untuk ditaati. Sebab itulah untuk dapat taat, dia kena sayang dulu. Kalau tak sayang, dia tak akan taat. Kalau dia dah sayang, dia akan taat. Apa saja pun permintaan dia akan ikut. Allahu Akbar. Sebab tu orang dah sayang, dia sanggup ikut lari sampai Thailand, tak apa. Kalau dia sayang kan. Sebab tu kalau satu orang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah timbulkan kecintaan, apa saja dia akan taat.
Allahu Akbar. Banyak kalau saya cerita panjang lebar. Ni tengah turun banyak sangat cerita ni. Kan? Allahu Akbar. Kisah macam mana kita tengok? Kan? Allahu Akbar. Macam mana mereka punya ketaatan. Misalan dalam kitab hadis Bukhari dan juga dalam Tirmizi, dalam Hayatus Sahabah karangan Syekh Zakaria rahimahullah. Ada zibu ala syad. Seekor serigala telah melompat menerkam seekor kambing. Dia terkam, serigala terkam kambing. Kambing tu dah dekat mulut dia dah, cengkam dah. Tiba-tiba pengembala kambing nampak kambing dia telah diterkam dan kambing tu digonggong oleh serigala. Fatalabahu ra'i. Lalu pengembala kambing kata, "Hai, bagi balik aku punya kambing." Pengembala dulu dahsyat. Dia tengok walaupun serigala dah terkam, "Bagi balik kambing aku." Tiba-tiba watazi'u minhu, serigala ni faham. Dia pun lepas kambing tu. Kambing tu lari pergi kat tuan dia. Kemudian serigala tu pacak kaki dia, jelai lidah dia, tengok ke arah pengembala kambing. Lalu serigala tu bagi tahu pada pengembala kambing, "Ala tattaqillah tanzi'u minni rizqan saqahu ilayya." Wahai pengembala kambing, adakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu Taala? Yang mana Allah dah lorong rezeki tu dah masuk kat mulut aku. Tak malu ke depan Allah kau minta balik aku punya? Kalau kau punya, jagalah baik-baik kambing tu. Tapi kambing tu dah dapat dari rezeki aku dah. Allahu Akbar. Lalu pengembala kambing tadi terkejut serigala. Yukallimuni kalabal ins. Serigala bercakap dengan percakapan manusia. Bahasa Arab pula tu. Bahasa fusah. Bukan bahasa Amiah, bukan bahasa kampung. Ya ajabi. Menakjubkan. Serigala boleh bercakap bahasa Arab. Fusah pula. Orang ngaji madrasah pun belum tentu dia boleh cakap bahasa Arab fusah. Walaupun dia baca kitab, nak cakap bahasa Arab tu satu anugerah lagi. Allahu Akbar. Dia duduk Mesir sekalipun, dia duduk Jordan sekalipun, tak semua yang boleh fusah. Allahu Akbar. Ini serigala boleh cakap bahasa Arab, dahsyat. Lalu serigala pun bagi tahu, ya ajabi, yang ni pun hairan. Aku boleh cakap bahasa Arab, kau hairan? Ala ukhbiruka bi'ajab min zalika. Mau tak aku nak bagi tahu satu perkara yang lebih menakjubkan daripada perkara ni? Aku cakap bahasa Arab kau tahu, tapi ada satu perkara lebih menakjubkan, lebih mengherankan. Lalu pengembala kami kata, apa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Yasrib yukhbirun nas bi anba'i ma qad sabaq. Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu, Yasrib, di Madinah tu sedang menceritakan tentang berita-berita orang bawa agama dalam kehidupan. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan berjaya dunia, di kubur, di mahsyar, di akhirat. Ini lebih menakjubkan. Dia cerita mati ada kubur. Baik kubur kamu akan lalui titian sirat. Kamu akan jumpa padang mahsyar. Kamu akan jumpa last kali kamu akan masuk syurga atau neraka. Dia tengah cerita paling perkara yang pelik, yang mana mata kita tak pernah melihat. Ma la ainun ra'at
wala uzunun sami'an, wala khatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah lihat. Yang dia cerita tu siapa taat ikut cara Nabi, dia akan masuk dalam syurga. Mata pun tak pernah lihat keindahan syurga. Kalau orang belajar bahasa Arab, itu nakirah. Mala ainur ra'at. Bukan satu mata tak pernah lihat keindahan syurga. Makna mata ni nakirah. Mata, jutaan mata, bilion mata tak pernah lagi tengok. Allahu Akbar. Keindahan syurga. Ni satu perkara pelik, tuan-tuan. Kalau satu orang dapat lihat keindahan syurga, Allahu Akbar, mungkin dia tak mau duduk kat dunia lagi dah. Mungkin dia tak mau nak duduk kat dunia lagi. Buat apa duduk kat dunia lagi kata? Duduk kat dunia buat pening kepala. Nak terkencing, nak terberak, pening kepala, nak bergaduh dengan orang. Baik terus masuk syurga. Syurga punya indah. Antara Nabi SAW bagi tahu keindahan syurga, mahligai dia. Apa Nabi SAW bagi tahu? Labinatum min zahab wa labinatum min fiddah wa milatuha miskul asfar wa turabuha za'faran wa hasba'uha lu'lu' wal yaqut man yadkhulaha yan'amu wa yakhludu wa la yamun. Allahu Akbar. Ini yang ajaib. Allahu Akbar. Dalam syurga, mahligai disediakan untuk orang yang beriman. Allahu Akbar. Syurga mahligai dia dibuat daripada jongkong-jongkong emas. Rumah kita kat dunia boleh buat daripada emas tak? Siapa berani buat pada emas? Orang terkaya dalam dunia ni pun tak berani buat rumah banglo dia dengan emas. Kalau dia buat dengan emas, banglo dia, pagar dia dengan emas, banglo dia dengan emas, agak-agak dia boleh tidur tak? Dia boleh tidur? Dia tak boleh tidur. Walaupun dia tak security pun, dia tak boleh percaya. Dia tidur, tengok-tengok, pagar dia hilang. Orang tak emas dah tengah-tengah tempat simpan pun, dia boleh korek buat terowong, ambil betul tempat kat sana. Ini dinding, tengok-tengok, dinding hilang, pintu hilang. Yang Allah nak jadikan mahligai, yang Allah sediakan berita yang cukup ajaib. Allah Akbar. Yang mana Allah akan anugerahkan yang apa? Ini serigala bagi tahu, kamu duduk sini, aku cakap bahasa Arab pun hairan. Pergi sana tu. Allah Akbar. Kau jadikan Nabi Muhammad tu idola kau tu, kau cari dia. Dia nak bagi apa? Dia bagi tahu berita gembira. Allahu Akbar. Jongkong emas. Kita boleh beli tak? Kita beli timbang apa? Kilo kah? Ada orang sini beli timbang kilo ah? Tak ada, kita beli timbang apa? Karat. Tu ya. Allah timbang tu kan. Tak ada orang beli pikul punya. Tapi di sana Allah jongkong emas. Allah Akbar. Labinatum min zahab wa labinatum fiddah. Ada yang dibuat pada perak. Allah Akbar. Kemudian wamilatu miskul asfar. Lantai dia tak main macam kapet macam ni. Lantai dia lu'lu' wal yaqut. Permata-permata yang ditaburkan berwarna merah. Kemudian di atas dia dengan apa? Za'faran. Bauan za'faran. Jalan di atas bauan za'faran. Allah Akbar. Masuk saja gembira. Man yadkhulaha yan'amu wa yakhludu kekal abadi. Tak mati-mati lagi. Serigala bagi tahu kepada penggembala kambing, kamu sana itu perkara yang lebih ajaib. Allah nak bagi. Banyak lagi.
Jadi penggembala kambing pun pergi terus. Allah Akbar. Siapa dakwah penggembala kambing? Serigala. Lagi akan datang sebelum kiamat, binatang pun akan buat dakwah. Sebab bila manusia dah tak mau buat dakwah, binatang pun akan buat dakwah. Pokok pun akan buat dakwah. Zaman Nabi dah ada dah. Dia cinta pada Nabi Sam. Dia gerak kiri kanan sampai putih akak dia boleh datang depan Nabi, bersyahadah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Batu pun perkara ni akan kembali sebelum kiamat. Allah Akbar. Jadi penggembala kambing telah datang, jumpa Nabi SAW, cerita balik daripada awal sampai akhir. Nabi kata nanti kumpul semua sahabat. Pendek kan? Nabi SAW bila dah sampai, semua sahabat dia bagi tahu pada penggembala kambing, bagi tahu pada mereka. Lalu dia pun cerita daripada awal alif sampai ya apa berlaku dengan serigala tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wallazi nafsu Muhammadin biadi, demi jiwaku dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah Subhanahu taala, la taqumu sa'a, tidak lan taqumu sa'a, sekali-kali tidak akan berlaku kiamat sehingga binatang buas pun akan bercakap perkataan manusia. Masa tu bila binatang buas cakap manusia, dia tak pergi canda. Awak kau tak pergi sembahyang? Nak pergi sembahyang? Tak ada canda. Ulang pun kobra macam tu. Awak tak pergi sembahyang jemaah? Ni aku nak pergi. Selalu tak pergi. Patut masa tu dah. Dakwah dia terus bagi ini lah. Allahu Akbar. Jadi dia tengok makna binatang pun faham kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sediakan makna mentaati apa saja yang bagi dia bawa. Jadi untuk dapat ketaatan mesti ada mahabbah, kecintaan. Jadi kecintaan akan datang selalu kita kena selawat atas Nabi. Paling kurang selawat atas Nabi. Ni kalau tak mau selawat, maka tersesatlah. Man nasiya, sebarang siapa lupa nak selawat atas Nabi, maka sungguhnya telah tersalah, terkeliru jalan ke syurga. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man shalla alayya fil yawm mi'ati marrah faqadallahu lahu mi'ati hajatin wa sab'ina minha fil akhirah wa salasina minha fid dunya. Barang siapa yang berselawat atasku, mana siapa yang belajar berselawat atasku, selawat macam-macam boleh. Nak selawat pendek boleh, selawat panjang boleh. Mana yang mudah. Nak selawat boleh, panjang boleh, selawat pendek boleh. Barang siapa dapat buat pada setiap hari 100 kali, maka Allah Subhanahu taala akan menunaikan hajatnya 100 juga. 100 juga. Yang mana 70 disimpan di akhirat besok. 30 saja dibagi kat dunia ni, tu pun dah cukup dah. Kalau Allah dah gembira, kita selawat atas Nabi, Allah dah gembira pada kita. 30 pun cukup. Kalau satu Allah bagi pun dah cukup dah. Dia bagi rahmat dia. Dah cukup dah. Tapi kalau Allah tak gembira, kita tak mau nak orang yang boleh bagi syafaat pada kita, maka Allah tak gembira. Kalau banyak kebaikan pun tak boleh buat apa. Allahu Akbar. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, maknanya sekarang ni kita kena ada mahabbah. Yang kedua, untuk dapat aishq Muhammadi, kecintaan yang mendalam. Jadi dengan kecintaan kita kena belajar dengan banyakkan selawat, banyakkan selawat. Kemudian untuk dapat aishq Muhammadi, dah sebab kita datang cinta,
kita kena ada azmah dia, kebesaran dia, kehebatan dia. Makna kita rasa sunnah ni tak sama dengan perkara lain. Walaupun nampak kecil, dia lebih besar daripada segala-galanya. Allahu Akbar. Sunnah Nabi. Jangan kita anggap sunnah Nabi kecil. Tak. Setiap sunnah Nabi ada nuraniat dia. Azmah. Kita kena besar bila kata sunnah Nabi, kena besar pada. Bukan kecil sunnah Nabi. Siapa kata kecil? Mudah buat. Itu boleh sebut. Kalau kata sunnah kecil, tak ada. Sunnah semua besar. Kerana satu sunnah, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa dapat hidupkan satu sunnah Nabi di zaman fasyak, di zaman fasik ni, orang tak tahu kata ni sunnah, dihidupkan sunnah, maka baginya 100 pahala mati syahid. Sedangkan sahabat nak dapat satu syahid kena pergi perang, kan? Dengan niat yang betul baru dapat satu syahid. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan satu sunnah dia. Allah membesarkan sunnah Nabi, 100 pahala mati syahid. Sebab tu tuan-tuan boleh nak dapat ishq Muhammadi, nak dapat nak kita itulah kena besarkan. Apa dia yang datang pada Nabi semua besar. Percakapan dia, perbuatan dia, isyaratan dia, duduk dia, diam dia, semua itu adalah besar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua besar, bukan kecil. Allah. Walaupun niat Nabi besar, bukan kecil. Allah. Sebab tu ulama berkata, kalau kita nak besarkan, nak menghargai sunnah Nabi, apa yang datang daripada Nabi, tak dapat tidak kita kena ittiba' Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mana jika kamu benar-benar mengasihi Allah, fattabi'uni, ikut akan aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan, kalau umat ini nak dapat kasih Allah, dia kena ikut Nabi. Fattabi'u, maka ikut Nabi. Jadi nak ikut Nabi ni kan, macam mana? Ulama membahaskan antara nak kata kita ikut sunnah, paling kurang kita mau tengok dalam kehidupan kita ada tak 5 perkara ni. Ittiba'u kamil dipanggil. Pertama sekali, ni Syekh Yusuf rahimahullah, pengarang kitab Hayatus Sahabah, mengatakan ittiba' yang sempurna paling kurang 5 fakta ni yang kena ada kat kita. Baru kita nama membesarkan azmah, baru kita dapat ittiba' yang sempurna. Pertama sekali, dari segi niat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi niat, itulah patut kita niat. Bila kata niat, termasuk fikir Nabi, risau Nabi. Apa niat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sampai ke Malaysia, tak pernah sampai, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya di kepulauan Arab, Jaziratul Arab. Tapi Nabi tak sampai sini. Tapi niat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seluruh alam, walaupun tempat yang tak ada tangga nak naik tempat tu. Di atas pergunungan pun niat Nabi sampai. Allahu Akbar. Itulah dekat Masjid Keleban saya bagi satu contoh. Saya pergi di Palu, Sulawesi. Satu orang bawa saya. Mula naik kereta, naik bukit kan. Lepas tu dia kata, sini kereta tak boleh naik dah. Pak Maulana, sekarang kami nak bawa Pak Maulana atas lagi. Naik motor. Motor scrambler dia. Tapi syarat Pak Maulana jangan tengok belakang. Dia pun naik. Saya pun duk tengok, pasal apa dia tak pergi tengok belakang. Tengok belakang. Oh, patut tak pergi tengok. Kita pun boleh terkejut, jatuh syahid terus tak jumpa tuan-tuan lah.
Dia naik sampai atas sekali dekat pokok-pokok. Awan. Saya ingat kabus. Dia kata, ni apa? Ni awan, Pak Mana. Habis nak buat apa kat sini? Apa Mana tanya? Turun. Dia tunjuk. Pak Mana tengok betul-betul atas pokok tu. Ada apa? Macam rumah. Ni rumah orang asli. Bukan Maulana. Tengok. Assalamualaikum. Dengan daripada rumah atas pokok tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia orang pun buka pintu. Orang yang bagi salam pakai kepiah. Isteri dia pakai tudung. Tengok. Allah bagi hidayat di atas puncak-puncak pokok di pergunungan. Allahu Akbar. Kerana niat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh alam sampai di mana-mana saya hidayat telah sampai. Sebab tu tuan-tuan, kita nak dapat membesarkan sunnah Nabi, ittiba Nabi, dari segi niat Nabi, jangan kecilkan niat. Kena besarkan niat. Walaupun kita ada di Masjid Duyung, tapi niat kita seluruh alam. Kita sembahyang berjemaah sini, tapi niat untuk seluruh alam. Allah akan bagi jadi contoh untuk seluruh alam. Niat. Dan jangan kita kedekut dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal tu dengan niat. Dia gunakan lafaz plural kat situ. Jamak. Ada riwayat singular pun ada, tapi kebanyakan lafaz jamak, plural. Kerana nak tunjukkan jangan kedekut dengan niat. Niat kita kena besar. Satu, kita perbagaikan niat. Niat supaya seluruh manusia dapat taat perintah Allah, dapat ikut sunnah Nabi. Seluruh manusia dapat semayang berjemaah. Seluruh manusia macam tu punya niat. Allahu Akbar. Mana ittiba' dari segi niat Nabi. Begitu fikir Nabi. Apa fikir Nabi? Sampai kiamat punya umat dapat taat perintah Allah cara Nabi. Sampai kiamat umat dapat menyelawati atas Nabi. Sampai kiamat umat dapat kenal Nabi. Allahu Akbar. Itu segi apa? Fikir Nabi. Risau Nabi. Jangan ada satu umat mati tanpa hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Akbar. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar. Apa dia maksud Nabi dihantar? Bukan sekadar turun kat dunia ni. Maksud Nabi dihantar, qul hazi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittabani ila akhir ayat. Katakan olehmu wahai Muhammad. Mana Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kita terima qul, katakanlah. Pak tu tak faham. Qul ni fi'il amar. Depan tu ada orang. Mana Allah bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh umatmu, mana sampaikan ataupun dakwah kepada umatmu, ini jalan aku. Maksud aku dihantar oleh Allah Subhanahu taala. Mana maksud Allah hantar Nabi nak bawa umat supaya umat berjaya di dunia, di kubur, di mahsyar, di akhirat, hingga dapat bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Ini maksud Nabi dihantar. Allahu Akbar. Ini maksud Nabi SAW. Maksud Nabi dihantar untuk nak selamatkan umat. Allah Akbar. Sebab tu kita kena tengok apa yang Nabi buat. Kemudian yang ketiga, saya ringkaskan. Yang ketiga, tertib dan juhud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertib. Apa tertib Nabi? Yang dulu didulukan, yang kemudian dikemudiankan. Mana kena ikut tertib? Sebab tu dia kena belajar. Jadi misalnya satu orang semayang. Dia masuk nak semayang, dia tahiyat dulu. Lepas tahiyat, dia baru rukuk. Lepas rukuk, dia qiyam, baca Fatihah. Lepas tu dia bagi salam, dia baru dia pergi ambil wudu. Agak-agak sah tak semayang dia? Takkan sah. Dia pun kata, aku semayang kan? Semayang kan? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri. Jadi, kan semayang tu ada beberapa perkataan, perbuatan. Jadi aku mula mana-mana pun boleh lah. Dia kena ada tertib.
Walaupun tu perbuatan semayang, perkataan semayang, tapi tak kena tertib, tak nama semayang. Allahu Akbar. Tak nama semayang. Makna, jadi apa pun perkara kita tengok, mana nak cinta Nabi SAW daripada kita kena ingat Nabi SAW, mengingati Nabi SAW. Lepas tu nak ikut itibak dia, nak ditaati semua sunnah Nabi. Allah. Ni tertib Nabi. Allah Akbar. Yang dulu didulukan, yang kemudian dikemudakan. Sekarang patut buat apa? Sekarang waktu semayang. Sekarang waktu apa? Ada kala satu orang nak semayang tapi dia lapar. Syariat kata makan dulu baru sembayang. Tapi ada kala dia lapar. Rumah sedang terbakar. Kan? Ada orang menjerit. Dia kata aku lapar, makan dulu. Dah. Kan? Dia kena selamatkan orang tu dulu. Bukan makan dia dulu. Ini ada tertib. Dan jud Nabi SAW. Pengumuman Nabi SAW habis-habisan. Mana jiwa raga, perasaan Nabi. Sebab tu Nabi SAW dalam nak mawa umat, selamatkan umat, Nabi telah korban habis-habisan. Sebab tu umat kalau nak kenal Nabi, mana Nabi SAW korban habis-habisan. Allahu Akbar. Mana hatta sehingga perasaan Nabi. Allahu Akbar. Ini nama ingat Nabi. Mana ingat Nabi sampai kita tengok Nabi SAW punya pengorban, jiwa perasaan dia korban untuk umat. Dialah Nabi, dialah mufti, dialah qadi, dialah imam, dialah ketua keluarga. Kita tengok macam mana dia. Allahu Akbar. Mana Nabi SAW telah korban habis-habisan. Sayang pada umat. Cinta dia pada umat. Rindu dia pada umat. Allahu Akbar. Tak ada orang lebih sayang kepada umat. Nabi SAW sayang terlalu sangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi SAW pernah dijerut, dicekik. Allahu Akbar. Nabi pernah tengah sujud, mereka letak perut unta. Tapi Nabi tetap kasih pada umat. Nabi sayang pada umat. Kita kena azmah menghargai, membesarkan pengumuman Nabi. Daripada yang kita sangka semudah-mudah sunnah sampai sebesar-besar, susah-susah sunnah. Perkara ni bukan kecil. Macam kita kata siwak kita nampak kecil. Orang dapat menilai, dia tahu siwak tu besar sunnah dia. Sebab dia tahu 100 pada mati syahid. Dulu saya pernah kisahkan, satu orang hilang kayu siwak saja. Kalau dia mencintai Nabi, dia rindu pada Nabi, dia boleh nangis. Kayu siwak hilang. Ada orang duyung pernah hilang siwak, dia menangis. Ada? Kalau ada, saya nak bagi RM10 ya. Ada? Mana kita belum ada menjiwai lagi. Ini bau siwak. Sunnah Nabi SAW terlalu banyak lagi yang telah keluar daripada rumah kita, yang telah keluar daripada masjid kita. Sunnah Nabi SAW dimati-matikan. Allahu Akbar. Sunnah Nabi SAW dimatikan. Surah, sirah, sarirah. Banyak sunnah Nabi. Dari segi gambaran Nabi pun dah hilang banyak. Belum sirah Nabi. Daripada kelahiran Nabi SAW, berapa ramai yang dapat hafal keturunan Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin apa bin Bakar semua. Allah Akbar.
Kalau satu orang mencintai seorang perempuan, dia putuskan, dia kenal. Oh, kau ni anak ni anak ni kemudian keluarga dia ni, keluarga ni. Dia suka makan apa pun dia tahu. Dia, Allahu Akbar. Dia suka makan apa pun dia tahu. Tapi ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Daripada kelahiran pun umat, berapa ramai umat tahu tentang kelahiran Nabi. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab berzanji kata apa? Waqaminatin niran al-ma'budatu al-ma'budu bil mamalik al-farisiyah. Seorang dah tak boleh nak keluar, kan? Api yang dinyalakan oleh, kan, bangsa Majusi selama 1000 tahun yang belum pernah padam. Lahirnya Nabi terpadam. Kekuatan kelahiran Nabi SAW dah tunjuk cukup hebat. Nak takut apa, budak baru lahir. Tapi kekuatan rohaniat dia, Allah Akbar. Sebab tu tuan-tuan bila, kan, mana kita kena tengok, kan, dari segi daripada kelahiran sampai kewafatan Nabi, apa yang macam mana Nabi punya tu, sampai Nabi buat pengomadan, kita kena ada azmah menghargai. Barulah Allah akan bagi Aishkul Muhammadi. Allah Akbar. Merasai, menjiwai sunnah tu besar, bukan kecil. Semain jemaah tu besar, bukan kecil. Allah Akbar. Alhamdulillah dapat jaga semain jemaah tu, syukur. Sunnah besar tu, bukan kecil. 100 pada mati syahid. Allah Akbar. Banyak sunnah yang kita tidak tahu kelebihan dia, yang tersembunyi, yang tersurat, yang tersirat, tersembunyi. Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu ghairahu. Naddarallah, semoga Allah SWT mencirikan, mencirikan wajah-wajah seseorang. Kenapa? Dia dengar, sami'a minna, mendengar daripada kami, hadisan, satu hadis, atau mendengar daripada kami perbuatan kami, ittiba'us sunnah. Allah, Nabi kata, Allah mencirikan, menjadi apa? Muka kita sentiasa ceria, nur. Allahu Akbar. Lalu dia dengar hadis, atau dia dengar ini sunnah, atau ini ittiba' sunnah, dia menghafalkannya, dia mengingatkan dia, kemudian dia sampaikan pada orang lain, sunnah Nabi ni penting. Kalau tak ada sunnah Nabi, rugilah kita. Allah Akbar. Kalau dia tolak, kalau tu dia tak tahu, kalau dia tolak sunnah Nabi, lagilah tak ada kejayaan. Allah Akbar. Di dalam kitab haji, ada menceritakan satu orang, orang yang bukan Islam, dia menghargai, dia membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah di zaman Syekh Nordin, Raja Mesir. Dia bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia terjaga daripada tidur dia. Jadi dia tak faham yang apa Nabi maksudkan pada dia. Ada mimpi Nabi, mimpi Nabi benar. Dia tak faham mimpi Nabi itu apa. Kemudian dia pun tidur balik. Mimpi Nabi pun menghargai satu kebesaran. Orang dapat mimpi Nabi tu, syaitan tak boleh menyerupai.
Syaitan tak boleh menyerupai. Bersyukur pada Allah, siapa yang Allah rezekikan dapat jumpa dengan mimpi kepada Nabi. Tapi yang tak jumpa mimpi Nabi pun jangan kecil hati, jangan putus asa. Mana dia tak jumpa Nabi, tapi Allah bagi cara lain lagi. Tapi jangan, kalau dia tak mimpi Nabi, jangan dia mendakwa dia mimpi Nabi. Jadi Syekh Nordin, Raja Mesir ketika itu, tidur balik. Kemudian dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu, kalau aku tak tahu engkau yang boleh bantu aku takkan suruh engkau. Lalu Nabi pun tunjuk dua orang dalam mimpi itu. Syekh Nordin terjaga pada tidur, dia pun susah hati. Nabi kata, kalau aku tak tahu engkau yang boleh tolong, aku takkan suruh engkau. Lalu dia pun panggillah penasihat dia, penasihat di raja, PA di raja. Penasihat di raja ketika itu dulu ulama. Dia orang buat apa pun ulama. Dulu hak Nasrani pun dia panggil padri dia. Nak pergi perang pun ada ulama dia. Penasihat dia supaya apa? Tak melencong. Jadi dia pun telah bentangkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penasihat dia. Penasihat dia bagi tahu mimpi ni penting dan kita kena angkat, bukan kecil ni besar. Nabi dah perintah, tapi dia nasihat kepada baginda, jangan bagi tahu pada siapa-siapa. Sekarang juga kita kena bergerak ke Madinah. Pendekkan cerita, mereka buat persiapan, mereka siapkan unta-unta dengan bekalan-bekalan yang banyak, kontainer-kontainer atas atas unta-unta. Mereka pun sampai di Madinah. Dia sampai Madinah, penasihat kata, sekarang ni kita buat iklan, kita jemput semua penduduk di kawasan Madinah datang, ada buat kenduri. Raja sendiri akan istiqbal. Jadi bila tarikh telah ditetapkan, jemputan dipanggil, semua orang tak dikecualikan, semua wajib datang. Raja sendiri tunggu depan pintu menyambut tetamu. Hebat raja. Dia sendiri, siapa tak suka nak salam raja? Salam. Sampai semua dah habis. Lepas dah habis, tak jumpa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada raja dalam mimpi, supaya selamatkan daripada dua orang ni. Raja pun tanya, penasihat pun tanya, adakah daripada kalangan kamu yang belum datang lagi? Semua jawab, semua dah ada dah. Raja kata, mustahil, mesti ada lagi. Lalu daripada satu kabilah bangun, dia kata, di kampung kami ada lagi yang belum datang. Mereka ni 2 orang belum datang lagi, tapi mereka ni minta uzur untuk datang kerana mereka sibuk sedang buat ibadat. Raja kata, orang ni pun perlu datang tak? Pengawal pun bawa pergi sampai sana. Jemput. Mereka kata, kamu tak tengok, kami tengah sibuk ni. Yang satu orang tengah nak buat semayang, satu orang tengah nak berzikir. Allah, kan? Dia kata, kamu nak ibadat ke apa? Sekarang saya kena terima arahan, bawa. Dia bawa 2 orang tu. Bila nak sampai dekat Madinah, masuk, raja daripada jauh dapat kenal. Dalam mimpi ni Nabi SAW tunjuk. Allah. Bila Nabi SAW tunjuk, dia nampak dah dapat kenal 2 orang tu. Terus bila sampai saya, raja kata, terus bawa masuk, dipenjarakan. Jadi orang kampung tu kata, wahai tuanku, mengapa tuanku penjarakan orang ni? Orang ni orang baik, tengok dia beribadat, zikir semua, Raja kata, penasihat beritahu, kamu tak tahu apa yang raja tahu. Semua orang tak puas hati. Allahu Akbar. Jadi raja pun pergi tengok satu orang mata sepet. Raja pun cek padahal tak ada apa. Satu lagi kaki tempang. Cek tak ada apa. Jadi raja pun tanya penasihat, macam mana ni? Apa yang kita nak tengok? Penasihat ajak raja pergi di rumah dia. Hanya bangsal saja. Orang kampung bagi tahu mereka ni 2 orang baik. Mereka ni tiap-tiap siang hari ni mereka bagi sedekah.
masak bagi makanan semua orang kampung. Raja pun pergi tengok bangsa dia. Tak ada apa. Tengok ada sejadah. Sejadah zaman tu tak tahu macam mana. Raja pun gerak angkat sejadah. Berdebu macam tak ada orang buat ibadat pun. Buang. Tengok ada batu. Rupanya ada pintu terowong. Tolak. Raja dengan penasihat masuk. Rupanya terowong tu mereka telah korek. Mereka telah korek sampai lagi satu jengkal lagi. Nak sampai pada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja pun kembali balik. Tanya siapa? Siapa kamu sebenarnya? Mereka kata kami ni Allah. Mereka penasihat pukul mata yang sepek tak sepek rupanya. Kemudian tendang apa kaki yang timpang, rupanya tak timpang. Lalu mereka pun mengakulah kami sebenarnya orang Kristian yang dihantar oleh raja kami kerana raja kami yakin bila kami ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tak akan dikalahi. Kami akan dapat nuraniat. Kami akan dapat macam-macam. Tengok orang bukan Islam meyakini atas Nabi. Mereka sanggup, mereka datang dah bertahun-tahun. Mereka berkampung di situ. Malam hari mereka korek. Mereka korek, bawa tanah yang satu karung tu mereka pergi buang di tempat kampung yang lain. Tak buang kat situ. Punya penuh kesabaran. Raja mereka minta, mereka berkampung tu buat dah. Lagi satu depa saya nak sampai. Mereka kata, raja kami yakin. Jasad Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, itu orang bukan Islam dia yakin. Macam mana orang Islam tak yakin kita ni sunnah Nabi SAW ada dalam kehidupan Allah, yang mana penuh dengan kerohanian. Nadrallahu imra'an. Semoga Allah mewajahkan, menurkan, menciriakan wajah-wajah kita. Allah Akbar. Sebab tu bila kita dengar hadis, bila kita dengar sunnah Nabi, kita nak selawat atas Nabi, pasti muka ada nur. Ni kita dah bagi pakai bedak, pakai make up, kita ingat tu lah lawa kan. Sebenarnya lawa segi zahir, tapi di sisi Allah kita lah banyak baca hadis, banyak menyalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menciriakan, hidupkan sunnah Nabi. Allah Akbar. Mau kaji sunnah Nabi. Yang mana tak mungkin saya nak terangkan satu persatu. Dalam Syamil Tirmizi satu persatu macam mana sunnah Nabi, macam mana Nabi berkeluarga. Nak berkeluarga pun kena tahu sunnah Nabi. Kalau tidak, apa jadi? Baru ni saya dijemput dalam satu majlis yang mana dijemput kita untuk buat penyelesaian tentang keluarga sunnah. Datuk Abelio, Habib Ali, Dr. Izhar dan saya. Saya tak mau, saya kata biarlah, cukuplah. Dia kata Mawana kena datang. Ada seorang panel kita, dia pun cerita, dia kata alhamdulillah kita kena hidup keluarga sunnah, kena cara sunnah. Tapi kalau kita dah buat, dah ikhtiar macam-macam, kerana persoalan datang, dah tak boleh. Tak ada lain jalan. Penceraian, kahwin yang lain, Allah bagi baru. Bagus. Kita didik pula. Saya kata, bila sampai giliran saya, alhamdulillah, bagus. Tetapi keluarga sunnah ni, bukan bawa pada penceraian. Itu jalan dah tak ada jalan dah. Jalan terakhir dah tak ada jalan dah. Itu pun diceraikan sebab berapa faktornya. Bukan saja-saja kerana penceraian ni dibenci oleh Allah SWT. Jadi keluarga sunnah, apa patut kita buat? Keluarga sunnah, kita kena buat apa yang Nabi buat. Nabi dengan keluarga, apa dia? Nabi kesyirian Nabi. Nabi tahu Nabi kadang-kadang turun kepada akal wanita. Akal wanita rendah. Dia turun. Nabi bersenda gurau dengan isteri dia. Nabi pernah berlawan lomba lari dengan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Sekali Nabi menang. Sekali Nabi biar Aisyah radhiyallahu anha menang.
Selalu laki lah, benar kan? Tapi Nabi buat macam tu. Bersenda gurau. Makna Nabi tunjuk akhlak sampai macam tu. Allahu Akbar. Makna dalam sunnah Nabi sampai peringkat tu. Allah Akbar. Baru kita akan tengok keluarga sunnah ni akan datang. Maka tidak akan berlaku perceraian. Walaupun macam mana pun. Bila sunnah letak dalam tu, kerana sunnah ada nuraniat dia. Sebab tu dalam Bukhari terlalu banyaklah. Babul imbisatin nas. Nabi SAW beramal mesra dengan manusia. Khususnya keluarga. Nabi SAW pernah bagi tahu pada seorang budak, ya Aba Umair, budak kecil. Tapi Nabi bergelak, wahai bapa Umair, ma fa'ala Nughair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecil. Nabi bergurau, burung kecil tu buat apa kau? Padahal ni budak dia panggil, wahai bapa, tu apa tu? Mana bergurau. Bergurau yang bukan bergurau nak buat pengajaran. Allah. Makna tu dalam sunnah ada. Sebab tadi azmat tu, makna kedua nak dapat aishku Muhammadi kena ada azmat. Azmat dengan sunnah Nabi tadi, dari segi niat. Yang kedua segi maksud. Yang ketiga tertib dan pengomanan habis-habisan. Allah Akbar. Keempat, amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintah buat, apa yang suruh tinggal, hanya khususiat untuk Nabi, itu sunnah Nabi. Allah Akbar. Mana yang dituntut untuk kita ittiba' tu banyak. Allah Akbar. Daripada buka mata sampai tutup mata. Banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Yang tak mungkin nak cerita dalam masa yang cukup singkat. Allah Akbar. Itu antaranya lah. Kemudian surah sirah sarirah. Apa sirah Nabi daripada awal sampai akhir. Kemudian sarirah, dalaman dia. Apa fikir Nabi, risau Nabi, gham Nabi, ham Nabi. Ini baru bila satu orang dapat menyempurnakan, baru Syekh tu kata, barulah kita nama ittiba' yang sempurna dalam kehidupan kita. Bila satu orang ittiba' yang sempurna, barulah datang kecintaan, dapat dia menghargai azman yang besarnya, walaupun sunnah tu nampak kecil. Walaupun sunnah tu nampak kecil. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi itulah kita tengok makna dia untuk kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, bukan hari ini saja, sepanjang zaman. Mana bermula detik kena ada kecintaan yang mendalam kepada Nabi. Barulah cinta kita tu bukti yang sebenar. Allah Akbar. Sekali satu orang dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada kisah ni. Satu orang Yahudi, dia baca kitab Taurat tiap-tiap hari Sabtu. Jadi minggu pertama dia baca kitab Taurat, ada beberapa baris cerita tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ni akan berjaya bila ikut Nabi Muhammad. Jadi dia geram. Dia potong yang ada yang menceritakan sifat-sifat Nabi Islam dalam kitab Taurat. Minggu kedua dia baca, daripada beberapa baris dah jadi satu muka menceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun nak potong. Dia kata, kali ini kalau aku potong, maka seluruh Taurat akan jadi apa? Semua menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tak jadi nak potong. Kemudian dia jumpa kawan-kawan dia, parti-parti besar semua. Dia kata, aku nak pergi ziarah, nak tengok Muhammad ni. Dia pun cerita. Kawan dia kata, kamu jangan pergi. Kamu jangan pergi. Nanti kamu kena sihir. Dia kata, aku tak kira. Aku tahu bila benda ni ada, bukan perkara main-main. Aku potong pun datang lagi. Jadi aku kena pergi.
Dia pun bergerak daripada tempat dia. Padang pasir kan. Padang pasir. Masuk sampailah di Madinah. Sebelum masuk Madinah, dia terjumpa dengan seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi bila dia jumpa dengan Salman, dia sangkakan Nabi. Pasal Salman ni orang yang kacak, handsome. Lalu dia panggil, "Ya Muhammad." Lalu Salman Al-Farisi terdiam. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja wafat. Jadi orang ni telah membuka balik kerinduan. Dia sebut Nabi sallallahu mana telah menyebab kesedihan. Jadi Salman Al-Farisi kata, aku ni nak macam tampak kepala orang ni pergi panggil Muhammad bagi kan. Tapi dia fikir ni mungkin orang luar, dia tak tahu kewafatan Nabi. Lalu dia pun tanya, saya ni, kamu daripada mana? Daripada luar. Saya ni bukan Nabi Muhammad SAW. Saya ni sahabat dia saja. Salman Al-Farisi. Kalau kamu nak jumpa, dia kata, saya nak jumpa sangat Muhammad. Dia pun cerita, aku baca Taurat je ni. Aku nak jumpa juga. Aku rindu nak jumpa juga. Allah Akbar. Lalu dia pun dibawa oleh Salman Al-Farisi sampai ke Masjid Nabawi. Bila sampai ke Masjid Nabawi, daripada jauh dia tengok ada sahabat dalam tu. Dia tak sabar, orang Yahudi ni tak sabar. Dia terus macam, "Ya Muhammad, aku rindu pada engkau Muhammad." Aku rindu pada engkau Muhammad. Kebetulan dalam majlis tu Sayyidina Umar pun ada. Sayyidina Umar berdarah. Naik syekh Padahal bila Nabi wafat pun dia tak, siapa kata Muhammad wafat, dia tak boleh terima dia masa tu. Sayyidina Abu Bakar yang menenangkan. Dia pancung dia. Dia dengar orang ni pula, Allahu Akbar. Tapi Salman Al-Farisi bagi tahu, ni orang luar, dia tak tahu apa. Dia rindu nak jumpa Nabi. Maka dia dibenarkan masuk. Lalu mereka pun terangkan dia, kamu nak jumpa Muhammad, sebenarnya Muhammad dah tak ada lagi. Menjerit dia. Mana makam dia? Depan tu. Dia menjerit. Kata, Demi bapakku, demi ibuku, aku datang semata-mata nak lihat, nak jumpa dengan Muhammad ini. Kerana aku meyakini apa dalam kitab Taurat itu adalah benar. Lalu dia bagi tahu pada Hadrat Ali ada tak? Mereka bagi tahu Hadrat Ali. Okey, boleh dapatkan tak jubah Nabi? Maka mereka pun bawa jubah Nabi, dia pun cium. Dia kata, ni memang betul, inilah Nabi. Daripada jubah pun dia dapat kenal. Kemudian dia menjerit, dia kata, demi Allah, wahai Muhammad, aku meyakini kepadamu, aku beriman kepadamu. Menjadi saksi, Allah menjadi saksi. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kalau engkau terima aku, ambil aku. Dia menjerit, dia berdoa sehingga dia mati depan tu. Kita tengok macam mana mereka punya tunjuk orang yang bukan Islam. Bila dia dapat sesuatu, dia meyakini apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam yang bertuah sebenarnya. Moga Allah SWT kekalkan kita meyakini, menghargai sunnah Nabi. Allah Akbar. Jangan kita anggap kecil sunnah Nabi. Walaupun sekecil-kecil dia, semudah-mudahnya selawat Nabi, besar. Siwak tu besar. Apa saja perkara yang ada sangkut tangan Nabi, kita belajar bersangkut tangan Nabi, insya-Allah Allah akan beri kerjaan di dunia, di kubur, di mahsyar, di akhirat, sampai dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan apa? Yang akan mensyafaatkan kita. Paling kurang sebelum kita tahu sunnah Nabi yang banyak, kita selalu berselawat atas Nabi, datang kepada ittiba' sunnah Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, Allah kita kongsi sama-sama. Kita bawa dalam kehidupan kita. Kita buatlah kehidupan kita dari sekarang. Kita mau tengok
kehidupan kita ada tak ikut sunnah Nabi? Paling kurang kita tengok dalam cara ambil wudu, ada tak sunnah Nabi? Kita tengok macam mana. Kemudian dalam semayang, soft pertama, kita beratur, kita luruskan soft. Mana bersemayang berjemaah, sunnah Nabi. Begitu juga macam-macam dalam kehidupan, nak masuk tandas ada sunnah Nabi. Nak bersama isteri pun ada sunnah Nabi. Semua perkara ada sunnah Nabi. Jadi kalau kita hidupkan sunnah Nabi, maka syaitan la'atul alaih takut nak menghampiri dengan sunnah Nabi. Jadi mudah-mudahan Allah SWT rezekikan kita, Allah hadiahkan kita taufik untuk beramal dengan selawat Nabi, beramal dengan sunnah Nabi. Allahu Akbar. Jadi walaupun tuan-tuan balik tak syarat dengan berjemaah, syarat dia kita selawat Nabi seorang diri ke, berjemaah ke, kita mau selawat Nabi. Allahu Akbar. Akhir sekali, saya, tuan-tuan, puan-puan, saya nak ijazahkan satu selawat, tuan-tuan ikut. Kalau siapa yang nak beramal, amal. Yang tak mau beramal, dia boleh beramal dengan selawat-selawat lain. Selawat-selawat lain. Allahu Akbar. Mana ada, kita boleh selawat-selawat lain pun ada. Boleh amal selawat terfijiyah, selawat nariyah, selawat Jibril, selawat Tibun, macam-macam boleh. Ni satu selawat yang mana saya terima daripada guru saya, Syekh Osman Damat Barakatuhu. Mana saya terima daripada dia selawat ni. Jadi siapa yang nak beramal, dia boleh beramal walaupun sehari sekali. Allahumma salli ala sahibil jabinil anwar wal qaddil azhar wal liwa'i wal kautsar wa ala alihi wa sahbihi bi'adadil hasa wad dar bihaqqi bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya ulang balik, kalau semua ikut lagi bagus. Allahumma salli ala sahibil jabinil anwar wal qaddil azhar wal liwa'i wal kautsar wa ala alihi wa sahbihi bi'adadil hasa wad dar bihaqqi bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi boleh beramal walaupun sekurang-kurang sehari sekali, cukup tak? Lain-lain amalkan selawat-selawat yang sudah ada, amalkan, dan ini tambahan saja. Itu pun kalau tak menyusahkan. Mudah-mudahan semua boleh beramal lah. Mudah-mudahan Allah akan menurkan wajah kita, akan mencirikan kita, akan menenangkan kita. Allah bagi sakinah yang sebenar. Jadi saya rasa cukuplah takat ini kita berhenti, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa ala akhirin ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amakum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Alim. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya Dza quwwatil matin, ya Rahmal masakin, ya Arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allah mahdina wahdi bina waj'alna suntada. Allah mahdina sajamiya. Allah mahdina sajamiya. Allah manawwir qulubana bil iman wa bil Quran wa bi juhdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mazain akhlaqana bil iman wa bil Quran wa bi sunnati habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Ya Allah, kasihanlah pada kami, ya Allah, yang begitu lemah. Kami memahami diri kami, ya Allah, yang banyak kekurangan, ya Allah. Daripada hujung rambut kami sampai hujung kaki kami, ya Allah, terlalu banyak dosa yang kami sedar ataupun tidak sedar, yang kecil ataupun besar, yang zahir ataupun batin, ya Allah. Tapi kami takut, ya Allah, bila kami kejayaan sebenar, ya Allah. Ya Allah, kami takut, ya Allah, walaupun dosa yang kecil sekalipun, ya Allah,
Tapi azabmu amat pedih, ya Allah. Azabmu amat pedih, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, Kau ampunkan dosa kami dengan berkat kami ingat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingati nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa dalam kehidupan kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami taufik untuk beramal selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan apa yang perlu kami ittiba'us sunnah, ihya'us sunnah, ya Allah. Ya Allah, berilah kami taufik, ya Allah. Ya Allah, untuk meyakini sehingga kami diberi ishq Muhammadi, ya Allah. Ya Allah, berilah kami mahabbah yang sebenar dalam kehidupan ikut cara Nabi SAW. Ya Allah, berilah kami membesarkan, mengagungkan sunnah Nabi, ya Allah. Ya Allah, dari segi perkataan kami, perbuatan kami, isyaratan kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah. Ya Allah, yang kami dibangkit, ya Allah, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kosongkanlah dosa kami, ya Allah. Tak ada apa-apa, ya Allah, hingga dapat kami kembali kepadamu dengan kamu, dan keadaan kamu redha pada kami, yang keadaan kamu menyayangi kami, ya Allah. Ya Allah, kami tak ada apa-apa, ya Allah. Kami buat hanya cara keperluan keredaanmu, ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan kami, ya Allah. Terimalah semua sekali, ya Allah. Di luar sana, ya Allah. Terima semua, ya Allah. Yang jauhkan, dekatkan, ya Allah. Yang belum dapat hidayat, Kau bagi hidayat, ya Allah. Yang dapat hidayat, Kau istiqamahkan, ya Allah. Ya Allah, semua kami, ya Allah, umat Nabi SAW masuk syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau masukkan, yang Kau azab kami, ya Allah. Nabi SAW telah risau. Mana Allah sampai bengkak-bengkak kaki Nabi doa untuk selamatkan umat, ya Allah. Sampai di masyar Nabi fikir lagi nak selamatkan, ya Allah. Oh Allah, kami faham, ya Allah. Oleh kerana kami umat Nabi SAW, umat yang paling lemah, ya Allah. Tolonglah bantu kami. Ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.